Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Pada malam ni kita ngaji kitab Penawar Bagi Hati. Dan insya-Allah kita mulakan pada kulit kitab terlebih dahulu. Kerana kita mengaji kitab Jawi ni daripada kulit ke kulit. Baik, kita tengok pada kulit kitab tu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, penawar bagi hati. Baik. Pada kata penawar tu sikit tulis. Molek cadang buku dak apa? Tulis. Penawar ni bahasa Melayu. Adapun bahasa Arab disebut syifaun. Penawar ni bahasa Melayu. Adapun bahasa Arab disebut syifaun. Syifaun. Bahasa Arab panggil syifa, bahasa Melayu panggil penawar. Baik. Kita cakap sikit mengenai tauhid. Kita cakap sikit mengenai tauhid. Kita buat soalan. Tulis soalan situ. Kita pergi sikit, ikut pegangan sikit. Tulis soalan. Soal. Adakah jadi syirik? Adakah jadi syirik dengan berkata makan obat itu jadi sembuh? Kita pergi sikit ikut pegangan sikit. Soal, adakah jadi syirik dengan berkata makan obat itu jadi sembuh? Soal. Nak jawab Allah ni weh. Jawab tidak jadi syirik. Jawab. Tidak jadi syirik dengan bercakap sebegitu. Tak jadi syirik dengan cakap gitu. Kerana percakapan sedemikian. Kerana percakapan sedemikian, cakapan isnad majazi. Cakapan isnad majazi. Dalam kurungan. Cakapan sandar kepada sebab dan musabab. Titik. Tu. Dipanggil cakapan isnad
majazi. Cakapan sandar kepada sebab dan musabbab. Titik situ. Ni kita pergi sikit pada persoalan tauhid. Kalau sekira kita cakap makan obat ni jadi sembuh, adakah jadi syirik? Nak tahu jadi syirik ke tak syirik, apa itu syirik? Syirik tu apa? Kalau syirik itu, tahulah ada hak ikan tu. Tu syirik. Syirik tu apa syirik? Sekutu Tuhan satu laguan ni. Syirik mana mendua, mana mempersekutu, mendua lagu mana? Dia kata mempersekutu lagu mana? Apa syirik? Berat. Apa syirik? Apa syirik? Tu dah dosa. Zina pun dosa. Ngopak pun dosa. Tak apa syirik? Definisi syirik. Pengertian syirik. Apa syirik? Tekan kita syirik ni apa? Beriktikad ada sesuatu yang lain daripada Allah boleh memberi bekah dan kesan. Itu syirik. Beriktikad. Reti beriktikad? Reti? Beriktikad reti? Berpegang. Berpegang dalam hati ada sesuatu yang lain daripada Allah boleh memberi bekah dan kesan. Berpegang di dalam hati ada sesuatu yang lain daripada Allah boleh memberi bekah dan kesan. Itu syirik. Itu syirik. Jadi kita pergi cakap makan obat ni molek, makan obat ni dia baik, makan obat ni sembuh. Cakap sebegitu tu jadi syirik ke tak? Tak. Apa sebab cakap sebegitu tak jadi syirik? Itu dipanggil cakapan isnad majazi. Gapo isnad majazi? Cakapan sandar kepada sebab dan musabbab. Kita baik menyakit sebab makan ubat. Baik demam sebab makan ubat, makan makjung. Dah cakap gitu syirik tak? Itu cakapan isnad majazi. Hakiki, hakikat siapa yang beri bekah pada menyembuh? Allah. Jadi persoalan ni kena reti, kena pandai bubuh molek. Kalau kita mengaji dalam ilmu tauhid, kebiasaannya kita akan berjumpa ayat ni. Kainat makhluk tidak boleh beri bekah. Jadi dengar dak ayat ni. Kainat makhluk tak boleh beri bekah. Dengar tak ayat ni? Baik. Kalau sekira orang royak, kainat tu apa? Makhluk lah. Makhluk tak boleh beri bekah. Betul ke tak? Tu. Pah ditanya kita, pah demo bercakap makan nasi kenyang. Lepas demo bercakap minum air lah dahaga. Dakkanlah bukankah kata air itu makhluk? Dia mencakap makhluk tak boleh beri bekah, dan dia mencakap minum air lah dahaga tak panggil beri bekah. Jawab mana? Ngaji tauhid hari-hari, tapi hari-hari cakap syirik, dia kata gitu. Kalau kita orang mengaji
Hak kata makhluk kainat tak boleh beri bekah itu nisbah cakap ke nisbah pegangan? Nisbah pegangan. Makhluk tak boleh beri bekah tu nisbah pegangan, bukan nisbah cakap. Nisbah cakap kita kata kenyang sebab makan nasi, hilang dahaga sebab minum air, sembuh penyakit sebab makan ubat. Cakap gitu dak syirik. Dak syirik. Kalau orang tu pergi bubuh kata syirik dengan cakap gitu, dia tak reti makna syirik. Dia tak reti persoalan cakapan dengan pegangan, dia tak reti. Gitu ya? Sambung lagi. Adapun yang jadi syirik dan kufurnya ialah, hak jadi syiriknya hak lagu mana? Hak jadi kufurnya lagu mana? Adapun yang jadi syirik dan kufur ialah berpegang di dalam hati. Berpegang di dalam hati, obat itulah yang menyembuh, bukan dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah. Kalau pegang balah tu jadi syirik, bahkan jadi kufur. Tiap dah kita pergi cakap makan ubat jadi sembuh, pegangan kita macam mana? Pegangan kita Allah yang menyembuh, tak gitu? Pegangan balah tu, ya. Cakap obat tu yang beri baik, obat tu menyembuh. Cakap gitu, tak syirik. Hak syiriknya ke mana? Hak syiriknya pergi pegang hati. Pegang ke mana? Obat tu menyembuh. Penanda tu menyembuh. Obat tu, penanda tu hilang sakit kepala. Bukan dengan kehendak Allah, bukan dengan perbuatan Allah. Dah obat tu jadi kafir. Nampak faham tak lagi? Hak mana kata syirik, hak mana yang dikatakan tak syirik? Gerti tak lagi? Baik. Buat lagi bawah tu. Tambih. Gapo tambih? Dalam kurungan penjagaan. Tu tambih. Buat sikit, tetapi tambih dalam kurungan penjagaan. Bahasa sekarang kok awas. Kalau ada signboard awas, makna gua ni. Mana kata di hadapan tu kena beringat molek bahaya. Bila dia kata-kata tambih, nak wajah hak akan datang ni kena jaga molek, bahaya sangat. Gapo? Tulis. Jadi kafir. Jadi kafir dengan berpegang di dalam hati ada suatu yang lain daripada Allah, boleh memberi bekah dan kesan. Boleh memberi bekah dan kesan dengan jalan illat, ILLET, illat, dan dengan jalan tabiat. Ni kena reti ni. Tak ada khabar. Dia ngaji kita ni tak apa sejang suku baris tak ada. Cuma widan otar. Sekarang ulang kali. Dah tak? Dengan jalan illat dan tabiat. Ni kena reti molek. Jadi kafir dengan berpegang di dalam hati ada suatu yang lain daripada Allah,
boleh memberi bekas dan kesan dengan jalan illat. Gapo illat? Bahasa Melayu panggil sebab. Sebab. Dan dengan jalan tabiat. Gapo tabiat? Diri zat satu perkara. Diri zat satu perkara. Baik. Dengar huraian. Jadi kafir dengan sebab berpegang dalam hati ada suatu yang lain daripada Allah, boleh memberi bekas dan kesan dengan jalan illat. Contoh, tulis bawah tu. Contoh, memberi bekas dengan jalan illat. Ni hak payah sikit lah. Kalau orang mengaji, dia kena tulis molek. Orang yang dengar pun kedengar molek. Contoh, memberi bekas dengan jalan illat. Gapo illat? Sebab. Contoh, gerak cicing. Gerak cicing. Cicing ni. Gerak cicing. Disebabkan gerak anak jari. Tengok ni. Kita pakai cicing. Kemudian cicing tu gerak. Cicing bergerak tu dia dipanggil illat. Sebab gerak cicing tu disebabkan gerak anak jari. Anak gerak anak jari tu dia dipanggil maklul. Bahasa Melayu disebabkan. Gapo illat? Sebab. Gapo maklul? Disebabkan. Baik. Dah tak contoh tu. Gerak cicing dia dipanggil illat. Disebabkan gerak anak jari dia dipanggil maklul. Mana jadi syirik? Baik. Mana jadi kafirnya? Dengar. Gerak cicing tu, hakikat yang menggerak cicing tu dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah ke? Ataupun gerak anak cicing tu dengan sebab gerak anak jari? Hak nasi hakikat. Hakikat yang gerak cicing tu dengan kehendak dan perbuatan Allah ke? Ke dengan sebab gerak anak jari? Hakikat pegangan kita. Pegangan kita gerak cicing tu dengan kehendak dan perbuatan Allah. Itu pegangan kita di sunnah. Hak kafir mana? Hak kafir kata gini. Gerak cicing tu dia berpegang dalam hati bukan dengan kehendak Allah, bukan dengan perbuatan Allah. Bukan. Dah gerak cicing tu dengan sebab gerak anak jari. Dah bukan dengan kehendak Allah, bukan dengan perbuatan Allah. Dah apa? Gerak cicing tu dengan sebab gerak anak jari. Pegang gitu kafir. Sepakat ulama. Lagi contoh. Gerak kereta. Gerak kereta tu dipanggil illat. Sebab apa gerak kereta? Disebabkan ada minyak di kereta. Minyak di kereta tu dipanggil apa? Maklul. Disebabkan. Hakikat gerak kereta. Siapa yang menggerak? Gerak kereta tu dengan kehendak dan perbuatan Allah ke? Ke dengan sebab ada minyak? Dipeganglah hati gerak kereta bukan dengan kehendak dan perbuatan Allah, tetapi yang menggerak kereta tu minyak, kafir. Sepakat ulama. Nampak? Dengan sebab minyak jadi kafir. Sebuah pegangan. Tiap. Dia faham? Pegangan kita lagu mana? Yang menggerakkan kereta tu dengan kehendak dan perbuatan Allah. Itu pegangan kita. Hak kafir mana? Hak kafir ni kata gerak kereta tu bukan dengan kehendak Allah, bukan
dengan perbuatan Allah, bukan. Lepas gerak kereta tu disebabkan ada minyak. Tu kafir sepakat ulama. Kalau kita tak ngaji bab pegangan lagu mana? Tu bimas itu lah. Itu jadi kafir dengan sebab berpegang dalam hati ada sesuatu yang lain daripada Allah boleh memberi bekah dan kesan dengan jalan elak. Ingat contoh tu. Yang kedua pula, memberi bekah dan kesan dengan jalan tabiat. Sebab kita ngaji kitab Nawar ni tu habis. Payah senang tu habis. Malah nak repeat-repeat dah. Tu habis lalu dah. Memberi bekah dan kesan dengan jalan tabiat. Apa tabiat? Kalau kita tabiat, kita ni perangai tu. Molek tabiat tu perangai kita. Tabiat di sini bukan perangai. Tabiat di sini makna diri zat satu perkara. Gua ni contoh beri bekah dan kesan dengan jalan tabiat. Diri zat satu perkara. Baik. Kertas itu hangus. Kertas. Kertas. Ketah je lah. Ejaan kalau ikut bahasa buku, kertas. Panggil ketah. Tak gitu lah. Ketah itu hangus. Baik. Hakikat pegangan kita, kertas itu hangus. Siapa yang menghangus? Pegang api we hangus pada hakikat api selalu. Hakikat pegangan kita. Pegang lagu mana kertas tu hangus? Siapa yang menghanguskan pada hakikat? Kertas itu hangus dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah. Tu pegangan kita. Hak kafir mana? Hak kafir dia gini. Kertas itu hangus tu bukan dengan kehendak Allah, bukan dengan perbuatan Allah. Dah. Yang menghanguskan tu diri api tu sendiri yang menghanguskan. Tu kafir. Sepakat ulama. Ini faham tak Tak faham hanya selalu. Dia kata kertas tu hangus. Kertas tu hangus, pegangan kita. Kertas tu hangus dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah. Tu pegangan kita. Tapi dia kata kertas tu hangus, dia berpegang bukan dengan kehendak Allah, bukan dengan perbuatan Allah. Dia pegang kita. Dia pegang kertas itu hangus tu, diri api tu sendiri yang menghanguskan. Bukan dengan perbuatan Allah. Tak kait. Kafir sepakat ulama. Kafir haji warna ni. Tunggu ni bab pegangan. Tu memberi bekah dengan jalan tabiat. Ni ngerti tak je? Dia tak boleh buat reti ni, kena reti molek. Ni bab pegangan. Mana? Tiap, dia faham tak? Kalau tanya lagu mana hak jadi kafir dengan jalan memberi bekah atas jalan tabiat, contoh dia. Kena ingat molek. Ada pun pegangan yang menjadi khilaf ulama, masalah kekuatan di suatu benda itu yang beri bekah. Contoh. Tulis itu. Adapun pegangan yang menjadi perselisihan ulama pada jadi kafir ataupun tidak, ialah berpegang kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan pada suatu benda itu yang memberi bekah dan kesan.
kekuatan yang Allah Ta'ala jadi di suatu benda itu yang memberi bekah dan kesan. Contoh hampir sama dengan jalan tabiat, hampir sama. Contoh, kertas itu hangus, hampir sama. Pegangan kita lagu mana? Hakikat siapa yang menghanguskan kertas? Pegangan kita, kertas itu hangus dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah. Pegang gitu, selamat. Adapun pegangan yang kapir ke mana? Pegangan kapir, diri api itulah yang menghanguskan, bukan perbuatan Allah. Itu kapir. Hak ni dikata kertas itu hangus, bukan api yang menhangus. Bukan. Kepanasan yang Allah Ta'ala jadi di api itulah yang menghanguskan. Itu pegangan sedemikian khilaf ulama antara jadi kafir ataupun tidak. Bukan api yang menhangus. Kalau lagi etika api yang menhangus, kafir. Dia berpegang bukan api yang menhangus, kepanasan yang Allah Ta'ala jadi di api itulah yang menhangus. Ini pegangan khilaf ulama jadi kafir ataupun tidak. Hak muktamad pegangan sebegini fasik, susah. Adapun pendapat yang dhaif, pegang gini jadi kafir juga. Hasilnya bab pegangan ngaji molek. Mana? Boleh beza tiga tadi. Beri bekah dengan jalan ilah, beri bekah dengan jalan tabiat. Hak ni sepakat ulama di kafir. Adapun kekuatan yang Allah Ta'ala jadi di satu benda yang beri bekah tu, khilaf ulama. Pegang. Tengok mula nota. Benda baru memang kita kurang faham. Benda baru. Cuma bila benda baru ni kena ulang, kena baca semula. Bila baca semula kau tak faham, tanya balik. Kerana kata ulama, nak dapat ilmu ni bandingan seperti nak pikat kasih. Suatu kita nak boleh ke awet, sebelum nak boleh kasih, sebelum kita nikah kahwin, nak boleh awet lagu ni aja. Lagu ni. Cukup tak dengan sekali sehari telefon? Ataupun pakat seminggu sekali telefon? Madi tak? Lagu ni. Pagi sekali dah, tengah hari pula. Lepas tu, tak pula malam, 4 kali. Tu bawa cakap telefon, dah WhatsApp hari. Kita beli ilmu dalam seminggu, buka kitab, telaah kitab, baca kitab berkali. Dok sekali. Ibarat kau kalau kasih di awal lagi reject, tak apa. Pok comel lah. Muka macam ke arak hidung, macam ke bubu belatuk hidung comel. Tapi telefon sebulan sekali, boleh tak masuk? Tak dapat, boleh kabang lu. Ilmu lagu tu juga. Ilmu nak dapat ilmu bandingan seumpama pikat kasih. Ni sebab kalau kita telefon awal, top up habis apa? Sebulan. Pakai bil. Kita dalam seminggu kira je. Kita pergi buka kitab, baca semula kitab, nota hak kita buat tu balik. Sekali. Ibarat tak sungguh. Ibarat tak sungguh nak dapat ilmu. Kalau kasih kau, ibarat kau, gitu-gitulah. Mamai lah. Tak sungguh. Tu bandingan. Hari ni lagu banding. Lagu tu lah. Hak teruk sikit lagi, kita tinggal surah. Teruk sikit lagi. Ni mana lagu tu. Ibarat setahun telefon sekali je kita. Ni kalau boleh hari ilmu.
Kalau kasih kok di awal lagi jet dah dia ingat. Tapi abang mak mana pula setahun kali telefon dia ingat dah. Nah tu bandingan. Ilmu nak dapat sama seperti tingkat kasih. Tengok sungguh dia nak boleh kekasih. Lagu mana dia kerja buat? Nak nikah kahwin, bagaimana kerja? Dengan kerja sipar putih lagi, duduk itu lagi tu berni, pak boleh nikah. Padan dengan usaha dia. Kita mengaji penuh tak sampai perekat 2 jam duduk penuh tak? Duduk sungguh dah. Lambat sikit tidur terus. Ibarat kau tak sungguh nak dapat ilmu. Tak padang dengan ilmu dengan nak boleh ya. Tak ada. Atau fikirkanlah. Habis itu. Habis penawar. Bagi hati pula. Tulis situ. Ulama tasawuf membahagikan hati kepada 2 bahagi. Hati. Ulama tasawuf membahagikan hati itu kepada 2 bahagi. Yang pertama dipanggil qalbun jismaniyun. Qalbun jismani. Yang kedua qalbun ruhani. Qalbun jismani ni orang panggil jantung. Hak ni masalah darah dah apa nak tinggi ke, dah rendah ke, hak ni jumpa doktor. Hak jantung. Qalbu rohani ni dia dipanggil apa? Hati sanubari. Hati sanubari ataupun dia dipanggil jiwa. Sakit jiwa, sakit berkaitan dengan hati rohani dia. Jadi hati yang nak dibicarakan di sini ialah qalbun rohani, bukan qalbun jismani. Hati rohani dalam. Tu. Dalam nunjuk lagi nak cara. Ni kulit kitab baru. Menghimpun dengan mengarang serupa. Dok. Mengarang ni hak dia karang sendiri dengan tidak kutip mana-mana isi lah kitab lain. Menghimpun ni bukan dikarang. Menghimpun ni dia kutip isi dalam kitab lain, kemudian bubuhlah kitab dia. Itu menghimpun. Mengarang ni dia tulis satu perkara berdasarkan ingatan hak dalam akal dia. Tu dia mengarang. Menghimpun ni dia kutip isi dalam kitab lain, bubuhlah kitab dia. Tu menghimpun. Beza. Mengarang ni duduk tulis berdasarkan ingatan dalam akal itu. Tu mengarang. Kalau kita ambil 3-4 buah kitab, tengok isi ni sikit, buh sini, hak ni bubuh sini, dipanggil menghimpun. Beza menghimpun dengan mengarang. Baik. Menghimpun akan penawar bagi hati ni. Menghimpun akan penawar bagi hati ni oleh asy-syaikhu Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandaili, macam gitu. Al-Mandaili. Siapa yang menghimpunkan kitab penawar bagi hati ni?
Syekh Abdul Qadir. Baik. Baik, kita nak bahas sikit Syekh. Apa itu Syekh? Ada dengar tak kalimah Syekh? Dengar mana? Dengar mana? Lagi? Dengar mana lagi? Kalau pergi Mekah dengar panggil Syekh. Kenapa Syekh? Naik Syekh orang tu. Kenapa Syekh? Pok agak ibu buah lah, enggak pok agak. Tulis situ. Bila sebut Syekh, dia ada makna pada bahasa, ada makna pada istilah. Syekh. Boleh ke tak nak panggil orang ni Syekh? Kita ngaji tu. Syekh, dia ada makna pada bahasa, ada makna pada istilah. Baik. Syekh, makna pada bahasa ni terkena kepada mereka yang melampaui umurnya 40 tahun. Terkena kepada mereka yang melampaui umurnya 40 tahun. Bahasa sekarang warga mah. Ataupun panggil orang tua. Itu syekh pada makna bahasa. Dia panggilan ni, dia semenjak dak duduk dalam perut mak lagi tu ada dah panggilan. Selama mana seorang tu duduk dalam perut mak, dia dipanggil janin. Tu sebuah panggilan. Kayak dah lah kitab musolli dah. Batu kalau sekira seorang tu tubik pada perut mak, dia dipanggil sabiyun. Apa sabiyun? Budak-budak. Bila siapa usia balik, dia dipanggil syababun, remaja. Bila berumur 30 hingga 39, dia dipanggil kuhlun. 40 ke atas, orang lelaki panggil syekh. Orang syaikhah. Jadi boleh panggil ya. Ayah kita mau apa ayah? Ayah umur 50 boleh panggil syekh. Boleh panggil syekh. Bila seorang tu mati, dipanggil mayyitun. Orang Melayu panggil mayat. Itu syekh pada makna bahasa. Adapun syekh pada makna istilah, terkena kepada mereka yang telah sampai pada peringkat kelebihan pada ilmu. Itu syekh pada makna istilah. Mereka yang telah sampai pada peringkat kelebihan pada ilmu, sekalipun budak. Contoh, kampung kita ni seorang tu je boleh ngajar pelbagai jenis ilmu. Boleh ngajar tauhid, boleh ngajar fiqh, boleh ngajar tasawuf, boleh ngajar ilmu tafsir, ilmu hadis, mustalah hadis, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badai, ilmu isti'arah, ilmu usul fiqh, ilmu asah tafsir, usul tafsir. Dia boleh ngajar walaupun usia dia 16 tahun, boleh panggil syekh. Faham? Itu. Jadi syekh di sini hak naknya syekh pada makna istilah. Okey. Jadi orang panggil dia ni sahur dengan panggilan Syekh Qadir. Sahur. Syekh Qadir. Nama dia Abdul Qadir. Sahur dengan Syekh Qadir. Syekh Qadir ni
Dia ni anak murid kepada pengarang kitab Baquratul Amani pada Mekah. Ni anak murid dia. Almarhum Tuan Guru Baba Salasi Kedah anak murid kepada Syekh Qadir. Kenal tu Guru Salasi Kedah? Nah, itu anak murid kepada Syekh Abdul Qadir. Itu anak murid dia tu. Baik. Syekh Abdul Qadir. Nah, kata guru kami Syekh Nasir, Syekh Abdul Qadir pernah sapa di Pulau Duyung. Pulau Duyung Terengganu. Dengar cerita di Pulau Duyung tekah tu, Syekh Daud ada di Pulau Duyung tekah tu. Dapat berita Syekh Daud ada di Pulau Duyung dengan dengan kawan karib Syekh Abdul Somad. Tahu berita Syekh Daud ada di Pulau Duyung dengan Syekh Abdul Somad ada juga. Kemudian Syekh Abdul Qadir turun daripada kampung dia tu pergi kat Duyung temu Syekh Daud. Dan Syekh Abdul Somad Al-Palibani tahu di dengu kita ni ada seorang alim namanya Tuan Guru Haji Usuk. Hak buka kampung Pulau Serah, kubur dia ada di kuburan Pulau Serah. Tahu gitu Syekh Abdul Somad Al-Palibani turun ke Pulau Serah temu Haji Usuk. Dan ketika tu tersebarlah tarikat Samaniyah. Dan orang yang mula-mula ambil tarikat Samaniyah saya Nasir. Cerita dia. Kemudian Syekh Abdul Somad pindah ke Kemamang, nikah di Kemamang boleh anak. Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir ni dia pernah mengaji dengan pada Mekah. Mengaji Syekh Abdul Qadir. Banyak lagi lah cerita Syekh Abdul Qadir ni. Syekh Abdul Qadir ni pernah mengaji dengan adik pada Mekah. Pak Cuhing Gajah Mati. Sebelum Syekh Abdul Qadir mengaji di Mekah, dia pernah mengaji di Kedah. Pada musim cuti pondok, Syekh Abdul Qadir ni dia ambil peluang kerja di Bendang. Tekah waktu rehat, Syekh Abdul Qadir duduk baca kitab di tengah Bendang, study. Syekh Abdul Qadir. Ni Syekh Abdul Qadir ni. Ayahnya nama Abdul Muttalib, ayah dia. Al-Indonesi dinisbahkan kepada dia ni orang Indonesia. Al-Indonesi. Al-Indonesi. Macam kita lah, kita Andoju ni nisbah orang Dungung. Nah, Al-Mandaili hak ni nisbah nama keturunan dia. Al-Mandaili. Dia ni keturunan Mendailing. Keturunan Mendailing. InsyaAllah khatam kitab ni ambil sanak kitab ni. Tak menahu. Sanak ambil dengan Ustaz Muhadir bin Hadijo. Ustaz Muhadir bin Hadijo ambil dengan dua orang guru, Tuan Guru Baba Salasi dengan Kiai Haji Rahim, kemudian pengarang kitab ni. Sanak merdekat. Jadi bukan senang dapat sanak kitab ni, payah. Jadi kalau kiranya ambil yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Tekak. Baik. Itu Al-Mandaili. Dia keturunan Mendailing. Tu Al-Mandaili nisbah nama keturunan dia. Baik. Khuwaidimu ni maknanya khodam kecil. Khuwaidim. Khodam kecil.
talabatil ilmi syarifi, bagi penuntut-penuntut ilmu yang mulia. Dia ni hanyalah khadam kecil. Ini dipanggil bahasa tawaduk. Dia ni ibaratnya khadam kecil dengan makna apa? Dia ni khidmat mengajar kepada penuntut-penuntut ilmu di Mekah. Pernah ditawarkan dengan pelbagai jawatan, pernah ditawarkan sebagai mufti, Syekh Abdul Qadir tolak. Kenapa? Dia ni hanyalah khadam kecil. Tawaduk. Dia hanya mengajar, khidmat mengajar kepada penuntut-penuntut ilmu yang mulia. Mana? Fil haramil Makki, pada tanah haram Mekah. Dia menghabiskan hidupan dia ni dengan mengajar di Masjidil Haram. Anak murid ni beribu. Anak murid dia beribu. Tu habis dulu pada permulaan kitab Penawar Bagi Hati. InsyaAllah minggu depan sambung kitab Penawar lagi. Sebab jadual kita minggu pertama, kedua musalli, 3 ke 4 Penawar. Jadi untuk maghrib ni saya rasa padang dulu, dan insyaAllah disambung semula pada minggu hadapan pada Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi